berada di Mekah 7 hari. Oh, banyak faedah manfaat yang saya dapat di segi saya dengan Allah. Ada orang datang ke istana, dengan masa singkat dia terus dapat rapat dengan tuanku, dengan Agong. Dan tuanku pun suka dengan dia. Tuanku suruh datang lagi lain kali. Tuanku bagi alamat lagi. Tuanku suruh PA dia, Masya Allah, ni alamat orang ni, dan apa-apa masalah bila nak datang bagi dia masuk. Ada satu pingat, ada kawan saya, dia dapat dia pingat tu boleh masuk istana bila-bila masa. Maksudnya Agong gembira dengan kedatangan dia. Begitulah kita muhasabah diri kita. Apa pingat yang kita dapat daripada Allah, hasil kita datang ke rumah Allah di Makkahul Mukarramah ini. Adakah kita dapat pingat macam tu bila-bila masa saja? Allah rindu kita, kita rindu Allah seperti Nabi SAW. Ataupun kita dapat pingat bila dipanggil, ataupun dapat pingat bila kita nak datang, kita mohon. Atau tak dapat pingat apa, itu dapat sekali tu je datang. Ustaz Zul kata dapat pengan. Dapat pinggan tu pun pinggan yang pakai buang tu, Allahu Akbar. So jadi masing-masing kena muhasabah diri sendiri. Semua kita tak boleh nak menilai orang lain. Kita nilai orang lain hampir 100% salah. Penilaian kita tak boleh kita jadikan sebagai hakikat. Tapi penilaian kita terhadap diri kita itu hampir-hampir, ya. Sebab tu kita kena muhasabah sungguh-sungguh. Adakah benar-benar kita meninggalkan Makkah tadi dengan perasaan sedih, atau kita gembira? Kalau kita sedih, tu antara alamat kubuliat, alamat Allah terima kedatangan kita. Tetamu Allah yang disayangi. InsyaAllah kita masih lagi tidak jauh daripada Mekah, ya. InsyaAllah kita cuba betulkan balik, muhasabah balik diri kita, insyaAllah. Moga-moga kedatangan kita disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. So alhamdulillah kita lihat begitu banyak nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah, banyak nikmat mungkin dalam masa 1 minggu ni, nak dibandingkan semua hidup amalan kita di Malaysia tak sama. Allahu Akbar. 1 minggu punya waktu kita tengok balik, mungkin, dan kalau kita muhasabah, mungkin kalau umur kita 40 tahun, 50 tahun, mungkin tak dapat kita buat amalan sebanyak ni. Masya Allah, kita dapat pergi Taif. Ada setengah orang kali pertama datang dah boleh pergi Taif, boleh pergi macam-macam, ya, boleh buat amalan macam-macam. Ada setengah orang datang berulang kali, 10 kali baru dah dapat pergi. Jadi insyaAllah kita benar-benar selena depan Allah. Selena depan Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berikan peluang yang begitu hebat kepada saya, tapi Allah maafkanlah saya, ya Allah. Saya masih ada masa lagi nak berbaring-baring di bilik. Saya masih ada masa lagi untuk tidak dapat solat 5 waktu dengan berjemaah di dalam masjid Nabawi, dekat dengan imam ataupun terdekat dengan imam. Ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Saya berazam, saya berniat, insyaAllah kalau Kau bagi peluang saya lagi untuk datang, saya akan berazam untuk buat lebih baik lagi. Mungkin 1000 kali ganda, 2000 kali ganda lebih daripada apa yang saya buat sekarang. Boleh insyaAllah semua muhasabah, insyaAllah. Tak dengar seorang pun. Masya Allah, Masya Allah. Ini semua jemaah salih, salihah semua, Masya Allah. Moga-moga Allah tulis di Lauh Mahfuz sana bahawa kita adalah orang-orang yang telah disenaraikan, telah mendapat umrah mabrur, insyaAllah. Dan juga orang-orang yang telah disenaraikan semua gerak-geri
pergerakan selama kita di sini diterima oleh Allah Ta'ala, disenangi oleh Allah. Boleh insyaAllah? InsyaAllah. Tidur apa? Kalau tak tidur, kita nak suruh Ustaz Zuhair Hassan doa sikit. Kalau tidur, tak apalah, kita Ustaz, fadal. Oh, sebab tak tidur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit lagi. Jadi sebelum nak tertidur tu, cuba anda lihat kiri kanan anda. Jadi kiri kanan kita ni, kita lihat tak ada apa pun yang menarik. Yang ada bukit, bukau, bukit pun bukit gondol macam tu ya. Mana ada daun-daun pun, bukan hijau pun. Bukit batu kerah, padang pasir. Bukan macam tempat kita kan, panas. Cuma kita cuba menghayati, inilah tempat yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pilih kelompok manusia yang telah berjuang bermati-matian demi agama, yang mana hari ini kita dapat merasai nikmat untuk kita datang beribadah di sahabat Ikrar Jemain. Jadi inilah kawasan tempat yang mana mereka, baginda Nabi dan sahabat-sahabat telah berjuang bersungguh-sungguh, bermujahadah, bermati-matian dan berkorban segala-galanya untuk kita hari ini selamat, untuk kita hari ini berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita lihat kiri kanan kita ni, tak ada apa untuk kita singgah, nak beli barang, nak tengok, tak ada apa. Semua bukit batu panas, padang pasir saja. Jadi di sini dah dalam keadaan bentuk buka bumi beginilah. Mereka, yakni sahabat-sahabat, telah diuji oleh Allah SWT, telah ditarbiah menjadi manusia yang terbaik di muka bumi. Jadi sekarang ni kita buat perjalanan menuju ke Madinatul Munawwarah. Apa niat kita nak pergi ke sana ni? Kenapa kita nak pergi ke sana? Kenapa kita nak ziarah ke sana? Kita tanya balik kat diri kita. Kenapa kita bersusah payah, habis duit ringgit kita banyak-banyak, nak ziarah ke Madinah, nak duduk di Madinah ni untuk apa? Jadi tuan-tuan dan puan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita kena kenal siapa yang kita nak pergi ziarah ni. Jadi kalau kita kenal orang ni, maka ziarah kita ni akan menambahkan kerinduan kita untuk kita ke sana. Jadi kalau kita buat satu perjalanan, tujuan kita tak tahu nak ke mana, untuk apa kita ke sana, maka perjalanan kita ni akan jadi satu perjalanan yang macam tu sajalah, turis, melancong saja. Jadi tempat yang kita nak tuju ni, untuk tempat yang kita nak ziarah ni, bukan tempat yang kita ziarah biasa-biasa yang kita pergi. Mungkin kita pernah pergi ke Casablanca, ke New York, Tokyo, ataupun dekat sikit Bandung, Surabaya, atau dekat sikit lagi pergi Bangkok atau pergi Langkawi. Tapi tempat yang kita nak ziarah ni adalah tempat yang Allah SWT telah muliakan, dan tempat yang mana terletaknya maqam jasad satu orang manusia ciptaan Allah SWT yang terbaik di muka bumi, iaitu baginda Nabi SAW. Dikatakan tak terciptanya alam ini, tak terciptanya dunia ini, kalau tidak kerana baginda Muhammad SAW. Jadi tak terciptanya kita ni, mak ayah kita pun, kalau tidak kerana baginda Nabi SAW.
Jadi hubungan kita dengan baginda Nabi SAW ni sebenarnya adalah hubungan yang lebih akrab daripada hubungan kita dengan mak ayah kita. Kenapa baginda Nabi SAW ni telah mengenali kita, telah kasih kita, telah rindu pada kita, cinta pada kita ni sebelum mak ayah kita ni kenal kita, cinta kita, rindu kita. Nabi SAW telah korbankan segala-galanya untuk kita hari ni, untuk umat dia hari ni. Jadi kalau kita dapat fahamkan benda ni, maka kita akan, perjalanan kita menuju ke Madinah ni akan membawa satu perjalanan yang istimewa, perjalanan yang akan membawa kerinduan kepada baginda Nabi SAW. Anda lihat sebelah kanan anda ni, cuba lihat sebelah kanan ni ada bas warna merah. Nampak dapat tersadai kat situ. Kalau anda pergi akhir hari tu ada tengok bas ni dekat muzium. Jadi itulah pemandangan bas 100 tahun dulu. Orang nak pergi Madinah tak ada aircon, panas. Malam tak berjalan, takut kena rompak. Kan ada highway macam ni. Jadi baginda Nabi SAW telah korbankan segala-galanya untuk umat dia. Masa Haji Wida, Nabi SAW telah sembelih 63 ekor kambing untuk umat dia. Dan Nabi SAW sebelum wafat beliau juga, Nabi SAW sebut umat dia. Dikatakan orang yang pertama sekali akan bangun di padang mahsyar esok ialah baginda Rasulullah SAW. Dan yang pertama sekali Nabi SAW minta pada Allah SWT, Nabi tanya, di manakah umat aku? Dan Nabi SAW akan berada di padang mahsyar untuk bagi syafaat pada umat dia. Nabi akan berada di mizan untuk bagi syafaat pada umat dia. Nabi SAW akan berada di sirat untuk bagi syafaat pada umat dia. Jadi Nabi SAW ni bukan saja masa dia hidup, dia ni risau pada umat dia. Bahkan masa mati, bahkan ketika di padang mahsyar di akhirat esok, masih lagi menyayangi, mengasihi, merindui, nak bantu umat dia ni. Maka inilah perasaan yang perlu kita ada dalam ziarah kita ke Madinatul Munawwarah, supaya kita pergi ini dengan rasa rindu, dengan rasa kasih sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan rindu, kasih sayang ni, kita akan dapat syafaat baginda Nabi SAW di akhirat esok. Dan kita kena jadikan perjalanan kita Madinah ni menjadi satu perjalanan yang teristimewa daripada perjalanan-perjalanan kita ke tempat lain. Bila kita jadi, walaupun kita dah datang dah banyak-banyak kali dah, tapi setiap kali kita datang ke Madinah, kita kena jadikan perjalanan kita ni perjalanan yang istimewa. Bila kita jadikan perjalanan kita ni yang istimewa, maka Allah akan bagi sesuatu yang istimewa pada kita bila kita balik esok. Tapi kalau kita datang ke Madinah ni macam biasa-biasa saja, macam kita pergi ziarah tempat-tempat lain, biasa-biasa, maka Allah akan bagi yang biasa-biasa juga. Jadi tuan-tuan dan puan, kita banyak selawat. Kita kena banyak selawat kepada baginda Nabi SAW. Kita selawat dan selawat dan selawat. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi beritahu, orang yang paling hampir dengan aku esok, orang yang paling banyak selawat pada aku. Jadi kita selawat banyak-banyak tuan-tuan dalam perjalanan kita Madinah ni. Sampai mana? Sampai kita tertidur. Kita bangun, kita selawat lagi, sambung selawat lagi, tidur lagi, bangun selawat lagi, tidur lagi, sampai kita mimpi Nabi SAW. Masya Allah. Nabi beritahu, orang yang lihat aku dalam mimpi, maka benar, itulah aku. Kenapa? Syaitan ni tak boleh menyerupai baginda Nabi SAW. Kalau kita mimpi Nabi Musa, kita mimpi Nabi Isa, kita mimpi Imam Mahdi sekalipun, syaitan boleh menyerupai Nabi-Nabi. Dia boleh dakwa diri dia Imam Mahdi. Tapi kalau kita lihat baginda Nabi SAW dalam mimpi, Rasulullah beritahu, benarlah, itulah aku. Kenapa? Syaitan ni tak boleh menyerupai baginda Rasulullah SAW. Jadi insyaAllah kita
berselawat kepada Nabi SAW sebanyak-banyaknya. Sampailah kita sampai ke Madinatul Munawwarah. Sampailah kita tertidur, kita mimpi Rasulullah SAW dalam mimpi kita, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Kita dah tidur dah, kita dah mimpi dah. Oh, ada lagi. Rasulullah dulu pernah sampai dekat sini, Rasulullah pernah lewat dekat sini. Jadi kat Ramil Marsyad ni dulu, zaman Nabi dulu, ada dua lelaki bini ni, orang susah, orang Badu. Jadi suami ni selalu dia akan pergi memburu lah. Jadi satu hari sang suami ni pergi memburu, dia tahan jerat. Maka jerat tadi kena kepada satu ekor kijang. Kena kijang kat jerat tadi. Maka waktu tu Nabi SAW telah melewati kawasan Ramil Marsyad ni. Ketika Nabi SAW melewati padang pasir Semak Samun tu, Belukar tu, Nabi SAW dengar ada suara panggil, Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Jadi suara tu memanggil Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun masuk dekat Belukar tu. Tengok ada kijang ni, kat kaki dia kena perangkap. Maka kijang tadi dia berdialog, bercakap, mengadu hal kepada Nabi SAW. Dia beritahu, Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku, kerana aku ni ada anak yang sedang menyusu. Nabi beritahu, Nabi lihat dia, Nabi kesian. Sebab dia mengadu dia ni sedang menyusu anak dia. Dia tinggal anak dia sedang menyusu, dia kena perangkap. Nabi kata, sebenarnya aku tak ada hak nak lepas kamu, tapi kalau kamu boleh berjanji dengan aku akan lepaskan kamu. Jadi kijang Nabi beritahu, Allah dia akan berjanji, dia akan taat apa yang Nabi SAW nak beritahu kat dia. Nabi beritahu, aku boleh lepaskan kamu, kamu balik kepada anak-anak kamu, susukan mereka ni sampai kenyang, sampai mereka ni tertidur. Kamu datang balik, letak balik kaki kamu dalam jerat ni. Boleh ke tak boleh? Jadi kijang tu kata, boleh, aku akan taat, aku akan ikut perintah kamu ni. Maka Nabi SAW lepas dia. Lepas dia pun balik, berlari-lari menuju ke anak dia. Anak dia tadi dalam keadaan lapar. Tengok ibu dia balik, dia bagi susu, dia minum sampai kenyang, sampai tidur. Maka sang kijang tadi dia kembali kepada Belukar tadi, tempat jerat tadi, dia letak kaki dia balik sini. Kat perangkap tadi, terkena balik kaki tadi. Maka pada akhir lewat nak malam tu, dah senja dah, datanglah sang bapa Badui tadi, dia datang, dia tengok kena kijang. Maka dia pun tanggung bawa balik. Dia bawa balik tadi, sampai kat rumah, isteri dia kata, bang, dapat berita bahawa Nabi SAW bermalam dekat sini, kat tempat kita ni, Ramil Marsyad ni. Alangkah baiknya kalau kita hadiahkan kijang ni kepada baginda Nabi SAW. Maka laki dia kata, betul juga, kita tak ada apa pun kita nak hadiah pada Nabi. Nabi pun jarang nak lalu kat sini, nak bermalam kat sini. Ini dia lah yang kita ada. Bagai kita hadiah kat dia. Maka sang suami tadi telah berjumpa pada Nabi, telah pergi pada Nabi, berjumpa dengan Nabi, telah bawa hadiah tadi, seekor kijang ni, dan dihadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun ambil hadiah tadi, terima hadiah tadi. Bila Nabi tengok, inilah kijang yang mana yang kena perangkap tadi, yang ada anak masih menyusu tadi. Bila Nabi dah ambil hadiah tadi, dah jadi milik Nabi, maka Nabi SAW lepaskan dia. Jadi dia katakan kijang tadi begitu seronoknya dia, begitu seronoknya dia, dia dilepaskan kembali kepada anak dia. Maka dia telah lompat atas batu, sehingga batu tadi berlekuk. Dan terbentuk tapak kaki kijang tadi. Sampai sekarang masih ada lagi batu tu. Dia
daripada peristiwa kijang tadi, dia lompat kerana keseronokan dia dilepaskan untuk menemui anak dia. Sampai sekarang masih ada lagi tapak kaki kijang di batu tu. Saya tak pergi tempat tu, tapi saya tengok gambar kawan saya dia ambil, masih ada batu tu lepeh besar, ada tapak kaki kijang dekat situ. Jadi nak bagi tahu apa, bahawa seekor kijang, seekor binatang juga, bila dia taat perintah Allah, dia taat perintah Rasul, maka Allah akan bagi keselamatan pada dia, Allah bagi kejayaan pada dia, Allah bagi keamanan pada dia. Jadi bagaimana kita satu orang manusia yang Allah bagi akal fikiran, kalau kita taat, kita amalkan segala perintah Allah dan Rasul ni, pasti dan pasti Allah akan beri kejayaan kita di dunia dan akhirat. Allah akan beri keselamatan pada kita, Allah akan bagi rahmat yang banyak pada kita di dunia dan di akhirat. Seekor binatang pun dia taat, Allah akan bagi keamanan, penjagaan pada dia, selamat dia, berjaya dia. Inilah kisah bagaimana nak ambil iktibar daripada kisah tadi, bahawa binatang juga dikenal Nabi, dikenal perintah Nabi SAW, maka Allah selamatkan dia. Jadi banyak kisah lah, kalau nak cerita banyak kisah, bahawa binatang-binatang ni mereka juga kenal Nabi, cinta pada Nabi, taat pada baginda Nabi SAW. Kita tengok kiri kanan kita ni pula, padang pasir. Ni tak luas lagi. Kalau kita pergi sempadan Iran, Iraq sana lagi luas, padang pasir saja.